Yo, jom kita tengok rig RTR ready to run yang terbaru keluaran daripada Element RC, iaitu Enduro Sendero Sport Edition. Ni untuk Element RC ni, dia sebelum ini dia dah keluar yang first kali tu adalah Sendero. Okay, so lepas daripada Sendero, dia keluarkan Sendero HD. Okay, so untuk Element RC ni mungkin korang tengok Element RC, Enduro ada, Sendero ada, Sport Edition ada, HD ada, apa semua tu. Okay, so Element RC merupakan company dia. Okay, so ini company yang produce, yang buat rig-rig Enduro ni. Enduro ni merupakan series dia. Okay, so Enduro ni dia buat untuk crawler saja. Sebab Element RC ni dia ada macam-macam lagi lah. So Enduro ni adalah untuk series crawler dia. Sendero ni adalah model dia. So model pertama dia adalah Sendero. Model kedua dia adalah Sendero HD. Ini untuk series Sendero Yang model ketiga dia adalah Sports Edition. So untuk Sendero sahaja dah, kalau aku tak silap lah, dia dah ada 3, Sendero HD dengan Sendero Sports Edition. So jom kita tengok yang ni. Okay, so bila sampai je keluar daripada kotak panas-panas macam ni, first kali yang korang mesti cari gambar dia. So dekat depan ni, yang first kali gambar ni korang akan nampak rig ni color kelabu. Sekejap lagi kita akan kita buat unboxing dan kita tunjuk secara detail lah. So rig color kelabu, kalau tak silap ramai yang cakap sama je color dia press dengan yang first edition dulu. Lebih kurang, tapi nanti kita tengok secara detail. Okay, so jom kita pusing sisi yang seterusnya. Okay, sisi yang bertentangan dengan yang muka surat depan dia sekali tu, dia tunjuk lagi detail lah. Bukan lagi detail, gambar-gambar ekstra untuk model ni, Enduro Sports Edition. Dia tunjuk lagi, ini semua gambar marketing je lah. So kat bawah ni dia ada tulis detail dia, RTR 110 4 wheel drive, electric powered, sekian lah. Dan dia bagi tahu juga untuk 14 plus ke atas. Tetapi suka hati korang lebih kurang, tapi nak korang main, beli saja. Yo, so sisi seterusnya ada lagi gambar promo dia, dan dia dah tunjuk dia punya tayar. Tayar dia panggil Pin Seeker. Okay, so dia ada tayar siap dengan rim lah. So memang dia dah siap untuk korang pakai. Kita tak tahu lagi macam mana kebolehan tayar ni, nanti kita akan tengok. So gambar-gambar promo lain, dan dia akan cerita ini. Kat belakang ni dia cerita pasal body features lah. Ada detail-detail dia dekat sini. Tapi tengok kotak lama-lama sangat pun tak syok. So kita seterusnya. So sisi yang terakhir ni yang paling menarik. So dekat tepi sebelah kanan ni dia tunjuk semua spesifikasi mengenai rig ni. Kalau korang nak tahu dia jenis apa, motor dia pakai apa, length dia berapa, torque dia berapa, semua ada kat dalam sini. Lepas tu yang dekat sini ni dia cerita pasal dia punya SOA and BTA steering. Apa tu SOA? SOA is servo on axle. So kalau korang perasan, untuk yang rig-rig Enduro sebelum ni, Enduro Sendero yang biasa dengan Sendero HD, dia punya servo dia ni atas chassis. So untuk yang ni dia buat servo on axle. Servo on axle ni dia lagi banyak kepada performance. So dia akan corner lagi banyak lah. Dia ada pakai BTA steering. BTA steering tu maksudnya behind the axle steering. Dia dah bagi tahu juga dekat sini axle dia dah updated. Dia punya shock pun dia kata ada threaded shock bodies and mini spring. So dia threaded ke atas, mini spring kat bawah. Nanti kita akan tengok. Lepas tu dia bagi tahu Reedy Power Crawler. Reedy ni dia punya brush motor sekali dengan ESC dia bagi. Dan aku pernah pakai dulu ni. Kalau korang pakai yang ini sahaja pun dah cukup mantap dah bagi aku. Lepas tu ini dia bagi baru kot ni. Radio dan servo dia ni adalah Fly Sky FSG 4P 2.4 GHz 4 channel. Panjang. Okay, so itu 4 channel, nanti kita tengok secara detail. So dia cerita pasal dia punya dia punya gearbox. So kalau gearbox dia dulu dia panggil Stealth. So sekarang dia panggil Stealth XF. So apa dia Stealth XF ni? Dia kata Stealth XF gearbox with forward motor mount. So kalau forward motor mount tu maksudnya motor tu akan berada lagi depan daripada gearbox, di mana macam ada video aku dalam TikTok aku sebelum ni, aku dah cerita dengan korang apa kelebihan bila motor dekat depan. Korang akan dapat berat yang lebih, weight bias yang lebih kepada depan. Okay, untuk apa? Untuk cengkaman tayar depan lagi bagus. Alright, so itu cerita pasal kotak. Cerita pasal kotak pun dah beberapa minit. So jom kita masuk ke dalam dia pula. So first kali keluar daripada kotak,
korang akan dapat satu plastik ni. Dalam plastik ni dia ada bagi certificate of conformity. Siap ada registration number lagi untuk rig ni. Lepas tu dia ada bagi dia punya manual kat dalam ni dengan dia punya promo punya kad, battery tray baru, body mount, dan juga ada gear-gear kat dalam ni lah. Itu biasa dia tukar untuk overdrive. Dan yang paling cun sekali, dia akan bagi balik kau set stiker untuk body. Depan ni ada dia punya grill dengan yang kau boleh tukar-tukar macam-macam lah. So stiker ni ikut suka hati korang nak letak mana. So itu benda yang pertama. Yang kedua yang korang akan dapat adalah ni. So ada satu kotak ni. So dalam kotak ni ada apa? Jom kita tengok. Dalam kotak ada kotak. Dalam kotak ada kotak lagi ke? Tak ada. So ini merupakan radio. So inilah radio 4 channel yang dia bagi tu, yang dia kata. So detail dia Okay, so dia normally macam RTR punya remote yang lain, tapi ni ada branded lah. Ini Fly Sky, bukan basher kau. So ini bila aku rasa trigger dia, trigger loading, spring loading dia pun sedap, cantik. Fly Sky 2.4 GHz to ABS katanya. So dalam ni biasalah ada nampak tak? Dalam ni ada trim dia. Korang boleh trim macam-macam, apa korang boleh buat. Nak trim steering, nak trim motor, semua ada. So dia 4 channel. So sebelum ni aku dah tunjuk bagaimana kita nak gunakan yang remote ni untuk korang control servo direct. Servo pula, korang punya servo winch. Okay, so ini ada 3-way button kan, boleh ke depan, ke belakang. Yang ini dia punya activator. So ada cara, tengoklah video aku yang lain. Remote biasa saja korang dah boleh control winch. Right, itu kemantapan untuk Element RC. So seterusnya, sampailah masa kepada kita nak tengok Enduro Sendero Sports Edition ni. Okay, so first thing first, kalau korang tengok ni, color kelabu dia ni berbeza sikit lah daripada yang color kelabu Sendero yang first kali tu. Rasanya ni lagi gelap. Okay, dan body dia pun a bit different daripada yang Sendero tu. Jom kita ambil angle lain supaya kita boleh nampak dia lagi cun. Kita layan dulu dia punya luaran, iaitu body, fender, bumper dan segalanya sebelum kita buka ke dalam. So body dia ni, depan dia, grill dia ni semua stiker lah. Dia bukannya plastik molded, injection molded punya front grill. Dia plastik tapi dia stiker tapi dia nampak cun lah. Right, so ini pandangan body pada depan. So kalau korang tengok, dia ada fender dekat sini, depan kiri kanan ada. Miss. Untuk depan ni dia ada bumper, front bumper dia daripada sama lebar dengan windshield. So kalau korang tukar tayar masuk kelas 1, dah boleh main untuk kelas 1. Yang ini bumper dia dah siap ada dengan winch valid lah. So maksudnya korang boleh masuk winch, dah ada tempat dah nak keluarkan winch. Okay, so itu bumper depan dia. Ini plastik. Okay, so dekat tepi yang kita nampak dekat sini, body dia, dia punya framing ni semua plastik. Sini dia color hitam. Dekat ni dia ada dia punya side step lah. So ini untuk melindungi body daripada cala-cala bila korang main. So belakang pun sama juga, ada dia punya fender flare. Okay, so seterusnya kita tengok dia punya belakang. Bahagian belakang dia ada tulis Element kat sini. Ini semua stiker. Dan bumper belakang dia. So bumper belakang dia memang cun lah. Tapi kalau korang nak buat performance, biasanya orang bumper belakang ni orang akan buka. So itu benda normal. So bed dia macam tak cukup dalam untuk 1.25 inci untuk korang dapat point. Tapi tak apalah, kita tengok saja. Alright, so bila satu yang best pasal Sendero ni, Element RC ni, bila dia sampai semua tempat body mount dia ni, tempat korang masukkan korang punya clip ni, dia ada letak plastik supaya bila orang tarik ke apa ke, masa baru-baru ni dia tak calor lah. Okay, so jom. Itu pasal body dia. Jom kita buka pula kita cerita pula pasal chassis dia. Bila dah buka body, baru nampak, bila dia bogel ni baru nampak dia cun sikit baru kita boleh tahu detail dia macam mana. Okay, so yang depan ni kita tengok ni adalah front injection molded inner fender. So front injection molded inner fender ni adalah satu
a very good touch by Elemen RC. So ini sangat menguntungkan untuk orang yang main Sorka. Korang dah dapat point dah dekat sini. So ini cun. So bila ini biasanya bila orang buat tu, sebab nombor satu, orang bila orang tengok daripada bawah, tak adalah orang semak nak tengok komponen elektronik kat dalam-dalam tu kan. So bila untuk dia punya scale, rupa scale itu dia lagi cantik lah. Dan keduanya, tanah-tanah, pasir-pasir, lumpur-lumpur tu tak adalah campak sampai ke dalam untuk masuk dalam korang punya chassis ni. Okay, so yang ini adalah 1.9 bead lock wheel. So bead lock wheels ni maksudnya dia boleh buka lah, dia bukan gam. Okay, so tayar dia bila aku pegang dekat sini, nampak dia ada dia punya, kalau korang perasan tengok dia ada macam ada logo Elemen RC tu kat situ. Rupa dia ni macam axial, apa nama yang axial punya tayar tu aku tak ingat dah. Dia ada satu axial punya tayar yang lebih kurang macam gini rupa. So itu dia punya 1.9 bead locks. Okay, so tayar ni dia panggil Pinnacle tires. Tadi kita cerita pasal bumper dia ni, kalau korang tengok ini high clearance tau. High clearance depan, high clearance belakang. Apa maksudnya high clearance? So high clearance tu bila korang sampai dekat satu halangan, korang punya bumper ni tak adalah rendah macam TRX4 Sport ataupun TRX4 yang lain-lain tu kan. TRX4 Sport tu dia punya bumper rendah. So bila sampai walaupun dia pakai portal axle, tapi bila dia kena batu, bumper TRX4 Sport lah paling yang tak seronok, dia akan kena selalu. So ini high clearance depan belakang, so korang akan boleh elak halangan lagi bagus. Punya bumper ni adjustable. Okay, so kalau korang tukar body ke, korang pendekkan sikit body korang tu, adjustable depan belakang. Okay, boleh masuk keluar. So dia tadi dah cerita dia dah keluar winch valid. Okay, so sekarang ni tadi kan masa awal-awal tadi kita dah cerita berkenaan dengan servo on axle. So untuk Sendero Sports Edition ni, servo dia adalah dekat axle. Sports Edition ni dia buat more towards performance dan dia banyak jimat cost. So itulah sebabnya Sendero Sports Edition ni paling murah dalam kesemua series Sendero. Okay, so ini walaupun dia dah pakai servo dekat depan, servo on axle, steering semua kat depan bukan kat belakang, tapi dia bagi juga korang chassis mounted servo punya mounting lah. So kat sini kalau korang nak tukar main pakai CMS boleh, tak ada isu. Okay, sebab kalau kelas 1 kau tak boleh pakai servo on axle, kau kena pakai CMS. Dan kalau korang maintain je servo on axle, korang boleh masuk sebab dia ada dua kan, satu boleh masuk untuk servo, satu lagi boleh masuk untuk servo winch. So dah ready tapak, masuk je servo winch, boom racing muscle winch tu keluar je kat sini, dah boleh main. Korang punya remote pun dah adjusted untuk untuk 4 channel, so boleh main untuk winch. Yup. So seterusnya jom kita tengok shock dia pula, mana yang lagi senang nak nampak, mana lagi senang nampak. Okay, yang belakang lagi senang nak nampak. Okay, so untuk shock dia pula ini adalah 90mm. So dia ada threaded body dengan pun tak nampak juga. Ni nampak kot. Tu nampak. So dia punya spring tu dia panggil mini spring dekat bawah ni. So ini threaded. So ini kalau tak silap aku rasalah dia korang boleh switch dengan Losi Mini T punya spring. So korang boleh adjust lagi lah, soft ke, hard ke, medium ke, macam mana. So untuk Elemen ni, one of dia punya best features bagi aku bila aku pakai dulu, aku suka sangat dia punya shock tu. Okay, shock dia memang main sedap lah. Right, main sedap katanya. Okay, so itu untuk shock. So, sebelum kita masuk kepada elektronik, kita tengok parts-parts body dia yang lain, chassis dia. So ini battery tray. So battery tray dia ada dua. Tadi bila kita tunjuk yang dalam plastik tu kan, dia ada battery tray lagi satu. So battery tray tu lagi panjang. So kebiasaannya sekarang ni kita semua main yang kenit-kenit je. So kita main 850, 650, 450. So battery tray yang pendek ni boleh pakai untuk battery pendek. Tapi kalau lah katakan korang ni jenis yang suka main trail, suka main bateri sampai 3000 mAh, 4000 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh, jangan susah hati, swap je ni dengan yang tadi yang dalam plastik tu, korang dah boleh sumbat dah segalanya. Okay, so ini dia punya side step. So side step ni dia dah includekan sekali korang punya receiver box kat dalam ni. So receiver box ni kau boleh masuk receiver, simpan kat dalam ni, dan aku percaya dalam ni dia ada getah untuk nak buatkan dia waterproof. Yang menariknya, dia ada bagi satu lagi box dekat belakang ni.
Aku pun kurang pasti apa tujuan dia, tapi bila korang ada box ni, ini korang dah boleh masuk kepada scale point. Sebab ini dia panggil fuel cell. So kononnya tempat isi minyak lah, tempat korang punya isi minyak, fuel cell. Alright, so macam biasa dia ni steel stem chassis. Dia punya chassis tu memang tahan lasak. Apa lagi pasal ni? Okay, so sini kiri kanan ni dia ada tapak untuk korang letak elektronik lah. Katalah korang tak nak pakai box ni, keluar box, tampal direct kat situ, boleh, tak ada masalah. Okay, so itu cerita pasal chassis. Tambahan sikit lagi, untuk ni dia pakai link ni, aku rasa macam bukan metal, macam plastik. Aku pun tak sure betul lah dia. Ya, plastik. Tapi aku percaya plastik dia ni tahan, bukan macam plastik chicken one yang dulu-dulu tu. Lagipun tak ada kisahnya. Kalau link-link ni, cari je dia punya berapa panjang link dia tu, korang still boleh pakai boleh order dekat Shopee. Alright. So yang ni tadi, ini dia panggil, ini drag link. Betul lah, ini drag link. Ini steering link. So dia punya steering link ni actually masih lagi dekat belakang chassis. Belakang axle. So ini kan, yang ini korang punya drag link ni dia tinggi. Selalunya yang rendah adalah korang punya steering link ni. So steering link dia letak kat belakang, drag link letak kat depan, so still korang ada clearance yang lagi bagus. Alright, so drive shaft ni dipanggil telescopic drive shaft. Okay, satu nasihat untuk korang, kalau korang beli ni, dia punya masalah terbesar untuk drive shaft ni, untuk semua mana-mana yang plastik pun, RTR drive shaft dia, korang punya skru tu selalu tertanggal. Confirm punya lah, tak kira lah ICX10 ke, TRX4 ke, apa ke, selalu tertanggal sebab dia punya cup dia tu still plastik. So plastik, kalau korang nak lock pakai bead lock memang tak boleh, korang tak layan. So apa perlu buat? Simple je, cari je tape apa-apa, electric tape ke apa ke. Kalau korang ada fiber tape tu, yang biasa orang tape untuk body lesson, beli benda tu, tampal je siap-siap, gulung satu kali, kedua kali, sampai siap-siap, tak keluar lah sampai bila-bila. Percayalah cakap aku, korang dah tak payah risau nak tukar-tukar drive shaft sampailah drive shaft ni bengkok. Okay, so axle dia kata ni kat belakang ni one piece axle, yang depan ni dia ada sihab dengan knuckle yang separate punya. Apa lagi ya, kat dalam ni nampak macam ada disc brake, nampak tak? Ada disc brake kat situ, ada disc brake 4 tayar, semua ada disc brake. So scale point pun dapat lagi free ajo, korang dapat scale point. Okay, ni lagi scale point, sama juga korang punya wheel hub dapat scale point, right? Okay, itu saja pasal dia punya chassis. So sekarang kita masuk kepada electronics dia. Ini yang menarik. Dia kata ini kan forward motor mount. So forward motor mount bermaksud motor korang tu berada di kedudukan yang depan. Okay, so kalau yang asal punya, dia punya gearbox tu, motor tu kat belakang ataupun kat tepi sinilah. Sama ada sini ataupun sini, depan atau belakang lah. Tapi yang ini dia betul-betul ke depan. So apa kelebihan dia? Nombor satu, korang dah dapat forward weight bias. So berat akan lebih kat di bahagian depan. Kalau korang letak kat tengah-tengah ni, memang kat depan ni akan lebih berat sebab motor ni merupakan, kalau motor besar macam inilah, kalau motor ni merupakan salah satu bahagian yang paling berat dalam rig. So bila korang letak kat depan, korang dah dapat forward bias. Okay, so ini dia punya Stealth RX. Tak silap aku tadi kan, Stealth RX gearbox. So apa kelebihan dia? Dia dah siap dengan overdrive. Tak silap aku, overdrive dia pun korang boleh adjust dengan gear-gear yang dia bagi. So itu cerita lama, tapi dia dah buat baru pasal gearbox ni. Maaf ya, pembetulan, nama dia bukan Stealth RX tapi Stealth XF. So Stealth XF ni dia still pakai teknologi yang diorang dah improve untuk Stealth punya gearbox. Yang datang asal ni merupakan merupakan 1:1 punya ratio. So maksudnya dia tak ada overdrive, dia tak ada underdrive. So tapi dia still maintain, boleh tukar. Korang boleh tukar kepada satu tu dalam berapa persen Satu tu dalam lebih kurang 5.7%, yang satu lagi dalam 11.8%. Itu sold separately. Bermaksud gear tu dia tak provide, korang kena beli asing lah. Tak mahal pun gear tu. Okay, so itu gearbox, itu forward motor mount dengan gearbox. So kelebihan kedua untuk
bila korang pakai forward motor mount ni adalah bila korang nak masuk interior. Okay, so interior kebiasaannya dia paling kacau adalah bila motor tu ada kat tengah, dan especially kalau motor besar macam ni lah. So bila korang pakai interior tu dia terletak elok je. So ini tak kacau, mungkin ini korang kena relocate lah, tapi jarang lah ini kena relocate. Tapi bila forward motor mount ni, korang dah tak perlu fikir sangat pasal interior dah boleh sumbat kalau korang tukar body ataupun korang tambah interior lah. Okay, so itu pasal dia punya motor dengan gearbox. Seterusnya dia bagi EAC dia ni bagi aku boleh lah, bagus lah. EAC dia tak adalah nak kata Hamlau punya EAC, memang okey je EAC dia. Apa benda ni nanti kejap aku baca lah apa benda ni. Tapi itu EAC dia bagus. So far aku pernah pakai dulu yang standard punya untuk aku punya Night Runner, aku punya Senduro yang lama tu. Okey saja, tak ada masalah. Okey, itu saja sedikit sebanyak kita cerita pasal Enduro Sports Edition ni. So pendapat peribadi aku. Dia sesuai untuk siapa? Dia sesuai bagi aku untuk beginner, intermediate dan juga yang dah advance yang nak main trail sahaja. Okay, so macam biasalah kebiasaannya kalau orang tanya dekat aku, press rig apa yang aku nak beli kalau aku baru nak mula. Okay, bagi aku ada dua yang betul-betul obvious punya choice lah. Nombor satu, korang nak main apa? Kalau korang nak main Portal Excel, ambil TRX4 Sport. TRX4 Sport tu memang dah cun untuk korang. Bila korang main, korang boleh main dia standard, korang boleh upgrade dia pelan-pelan. Sebab satu kelebihan untuk TRX4 Traxxas lah, secara general Traxxas ni dia memang tahan basah. Buatlah macam mana dengan benda tu pun dia memang susah lah dia nak rosak, susah dia nak patah, susah dia nak hancur. Itu Traxxas. Tapi kalau korang nak main straight axle dan korang nak main dia lagi cantik lah permainan dia, ambil lah elemen Sendero. Okay, sama ada Sendero HD ataupun Sendero Sports Edition. Sendero Sports Edition ni merupakan yang paling murah dalam semua series dia. Performance dia aku tak berapa sure lagi, tapi bagi aku Sendero ni mana-mana punya orang aku recommend semua cakap bagus. Biasalah kalau ada yang nak main untuk standard saja boleh, ada yang bila sampai dia akan main dulu kerja standard, lepas tu biasalah kita ni kan kuat meracun, tukar tu, tapi dia punya base still dia pakai Sendero punya chassis. Okay, so satu lagi aplikasi dia bagi akulah untuk yang nak join untuk main competition kelas 2K. Kelas 2K tu apa? Kelas 2 kotak ataupun kelas 2 standard ataupun kelas 2 standard katak. Macam tu lah. So ini bagi aku sangat sesuai. Korang dah banyak dapat skill point kat dalam sini kan, bumper ada, fail ada, korang punya inner fender ada, korang punya wheel hub ni dah ada, fuel cell pun dah ada, macam-macam korang boleh dapat skill point. Alright, tinggal korang tambah interior, memang dah boleh settle banyak. Tapi kelas 2K tu aku nak cerita sekarang, aku akan cerita nanti bila aku buat aku punya review untuk aku punya Vanquish Phoenix Straight Axle yang aku tak buat lagi. So ini adalah ini adalah Enduro Sports Edition. Secara jujur aku cakap dia sangat menarik, dia sesuai lah untuk siapa-siapa nak pakai. Beginner boleh, intermediate boleh, advance boleh, yang nak beli untuk anak boleh, beli untuk bini boleh, semua boleh. Okay, nanti kita tengok performance tayar dia macam mana. Tapi macam biasalah kalau aku still akan pakai Voodoo lah, sebab aku team driver Voodoo. So tentu tak ada masalah, kita cuba dan kita jumpa lagi di keluaran akan datang. Kalau nak beli benda ni, mari PM aku, kita boleh order terus, settle. Ada yang ready stock, ada kalau habis nanti kita boleh juga order straight daripada US. Alright semua, terima kasih. Assalamualaikum.